Hai, Assalamualaikum. So, berjumpa kembali bersama Cikgu Rosma. So, kita dah habis bab 1. So, hari ini Cikgu Rosma akan ajar lagi bab 2. Okey, so kita lihat apa pula topik bab 2, Matematik tingkatan 1. Okay, so untuk kali ini kita akan melihat topik bab 2, iaitu faktor dan gandaan. So, kenapa perlu belajar faktor dan gandaan? Faktor dan gandaan digunakan apabila melibatkan bilangan yang digandakan atau diperoleh dalam susunan atau juga baris kumpulan. Dan FSTB yang kita akan jumpa dalam tajuk ini nanti pula akan digunakan oleh jurubina supaya dapat menentukan saiz terbesar segi empat sama jubin yang digunakan untuk memenuhi lantai rumah atau sesebuah bangunan. Okey, manakala untuk GSTK, okey, so kita akan belajar nanti. GSTK digunakan oleh seorang ahli muzik untuk dia memahami rentak muzik dengan lebih baik. Okey, so bila dapat memahami rentak dengan lebih baik, dia dapat menghasilkan alunan muzik yang sangat dramatis dan puitis. Okey, untuk tajuk ini, siapa yang bertanggungjawab memperkenalkan kaedah ini? Okey, so untuk kali ini ahli matematik Yunani dia memperkenalkan kaedah saringan Eratosthenes di mana digunakan untuk menyaring semua nombor perdana dalam satu julak tertentu. Okey, so nampak tak perkataan merah tu? Itu diambil sempena nama beliau, iaitu Eratosthenes. Untuk subtopik pertama, standard kandungan 2.1, iaitu faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. So, standard pembelajaran ialah 2.1.1 menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Okey, so tak kenal maka tak cinta. Okey, so apa dia faktor? Apa dia faktor? Dah baca buku teks? Belum? Okey. So, faktor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Tepat bermaksud tidak ada perpuluhan. Macam yang kita belajar integer tu kan, tak ada perpuluhan kan. Okey, so nombor bulat means dia boleh bahagi nombor dengan tepat. Tak ada perpuluhan, tak ada baki. Okey, so contoh 8 bahagi 1 dapat 8. 8 bahagi 2 akan dapat 4. 4 juga tiada baki. Dan 8 bahagi 4 ialah 2, iaitu nombor bulat, juga tiada baki. Okey, so kesimpulan kat sini, 8 boleh dibahagi tepat dengan 8 boleh membahagi tepat dengan 1, 2, 4 dan 8. Okey, so maka kat sini penting. Maka 1, 2, 4 dan 8 disebut faktor bagi 8. Pening kepala? Okey. So, kalau cikgu senang je. Apa darab apa akan jadi faktor bagi nombor itu? Okey, contoh. 1 darab 8. Dapat 8 kan? Lepas tu, 2 darab 4. Jadi, 8. Ada ke tak? Apa darab apa dapat 8? So, dia ada 1 darab 8. 2 darab 4 sahaja kan? Okey, so kat sini 1, 2, 4 dan 8 ialah faktor bagi 8. So, cara paling mudah cikgu ingat macam tu je. Apa darab apa dapat nombor itu. So, itu ialah faktor.
Okey, so kita lihat soalan. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Okey, so tadi kaedah tadi kita bahagikan. So, masih juga sama kaedah penyelesaian. Kita bahagi 36 bahagi 12. Dapat tak nombor bulat? Okey, so bila kita bahagi kita dapat 3. So, 3 ialah nombor bulat tanpa perpuluhan, tanpa baki. Maka, dia boleh bahagi tepat. Okey, so 12 disebut faktor bagi 36. Okey, so contoh soalan yang kedua. Tentukan sama ada 5 faktor bagi 50 atau bukan. Okey, so simple. 50 bahagi 5. Ada tak baki? Tak ada baki kan? So, dia dapat nombor tepat iaitu 10. Okey, so kita katakan 5 boleh dibahagi tepat dengan 50. Okey, maka 5 adalah faktor bagi 50. Okey, so soalan 3. Okey, tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 40 atau bukan. Okey, so guna konsep yang sama yang bahagi tadi. 40 bahagi 12. Dapat tak nombor bulat? Okey, dapat tak? Ada tak sifir 12 dapat 40? Cepat. Ada tak? Tak ada kan? Okey, good. Okey, so bila kamu bahagikan 40 bagi 12, kamu akan dapat 3.3. Ataupun bermaksud 3 ada baki. Okey, ada baki 4. Okey, so 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 40. Maka kita akan kata 12 bukan faktor bagi 40. Simple je kan? Okey. Seterusnya. Okey, yang ini soalan dia lain sikit. Dia suruh senaraikan semua faktor bagi. Macam cikgu buat contoh pertama untuk cikgu fahamkan kamu apa dia faktor tadi tu, apa maksud faktor. So, sekarang guna kaedah yang sama, senaraikan semua faktor bagi 12. Ingat lagi tadi, apa darab apa dapat 12. Okey, so cara dia, 1 darab 12 dapat 12. Okey, 2 darab 6 dapat 12. 3 darab 4 dapat 12. Okey, kemudian kita akan senaraikan. Okey, maka faktor bagi 12 ialah faktor bagi 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey, so kalau perhatikan, kita akan susun dia mengikut urutan. Okey, kita tak ada macam ambil 1, 12, 2, 6, 3, 4. So, kita ambil turutan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey, kemudian kita lihat pula contoh 40. Okey, masih lagi benda yang sama. Apa darab apa dapat 40? So, yang pertama, yang biasa dan wajib. 1 darab 40. Lepas tu, 40 boleh bagi 2 kan? So, 2 darab 20. Kemudian, 4 darab 10. 5 darab 8. Okey, sekarang cikgu kata susun cantik kan? So, macam cara nak susun faktor? Okey, so kita turun ke bawah. Naik atas. Okey, so faktor bagi 40 ialah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. Mudah je kan? Okey, itu sahaja untuk 2.1.1. Okey, so kita jumpa lagi pada 2.1.2. Okey, so sehingga itu jaga diri dan jangan lupa tekan like, okey, dan juga share kepada rakan-rakan di luar sana supaya mereka juga dapat belajar matematik bersama Cikgu Rosma. So, sampai jumpa lagi. Cikgu doakan semoga kamu dapat belajar dengan baik, okey, dengan tenang dan ceria selalu. Okay, so Assalamualaikum. Bye-bye.